Assalamualaikum. Hai semua. Kalau musim perayaan hari tu, Umi dah pernah share resipi kuzi kambing. Jadi dalam tutorial ni sekali lagi Umi nak share menu masakan kuzi. Tapi kali ni Umi cuba dengan ayam pula. Disebabkan ada yang tak makan kambing, jadi anda boleh cuba menu special orang Kelantan ni dengan menggantikan ayam. Mungkin bagi sesetengah orang, hidangan ni rare bagi mereka kan, kerana jarang jumpa selain di negeri pantai timur dan kebiasaannya dihidang di musim-musim perayaan. Jadi sempena hari kemerdekaan 31 Ogos esok, ramai yang cuti dan balik kampung kan. Jomlah cuba menu istimewa yang telah Umi kongsikan ni. Makan dengan apa-apa jenis nasi berperisa pun sedap. Seperti nasi minyak, nasi jagung, nasi carrot. Macam Umi, padankan ayam masak kuzi ni bersama nasi serai ni. Hai, sedap betul rasanya. Anak-anak makan asyik minta tambah lagi dan lagi. Jom tengok macam mana kita hasilkan ayam masak kuzi ni. Langkah pertama ni, Umi akan siapkan dahulu bahan-bahan yang nak dikisar halus. Di sini Umi ada 1 biji bawang yang bersaiz besar. Kemudian 4 ulas bawang putih. Bahan-bahan ni semua potong kasar-kasar je sebab nanti kita nak blender. Ni Umi ada 1 inci halia. Halia tua ya. Seterusnya, di sini Umi ada lebih kurang 12 biji bawang merah yang bersaiz kecil ni. Orang panggil bawang merah India yang berwarna purple gelap ni. Lebih sedap rasa kalau kita gunakan bawang yang satu ni. Kalau anda nak hiris nipis-nipis pun boleh je. Seterusnya, potong saiz kecil sedikit lada hijau. Lada hijau ni kalau anda suka rasa yang lebih pedas, boleh tambahkan lagi. Lada ni pun Umi potong saiz besar sedikit supaya mudah nanti nak kisar. Semua bahan-bahan yang telah kita potong kasar tadi masukkan je dalam blender. Kemudian Umi kisar sekali 1 ikat daun pudina dan juga 1 ikat daun ketumbar yang telah kita potong bagi halus sedikit dan juga 10 tangkai cili kering. Tambahkan air yang mencukupi. Cukup sekadar kita boleh blender je dah okey. Tutup tudung blender dan kisar halus ke semua bahan-bahan ni. Untuk bahan-bahan rempah ratus kuzi ayam ni mudah sangat-sangat. Umi buat sendiri je. Masukkan 2 sudu besar biji ketumbar. Kemudian tambahkan dengan 1 sudu besar jintan manis. Jintan yang besar ni. Dan akhir sekali masukkan 1 sudu besar jintan halus. Rempah-rempah ratus ni Umi akan sangaikan sekejap. Maksud sangai ni kita akan gorengkan sekejap tanpa minyak hingga rempah ratus tu naik bau dan agak keperangan sedikit. Tujuan kita sangai sekejap ni supaya bila masak bersama dengan kuzi ayam nanti aroma rempah ratusnya lebih naik dan rempah ratus ni lebih ringan je. Dah keperangan gitu, dah naik bau kan? Kisar halus. Kisar tanpa menggunakan air. Okey, jom kita mula menumis rempah kuzi. Dalam kuali masukkan lebih kurang 4 sudu besar minyak sapi. Minyak dah cair, masukkan 1 batang kayu manis, 2 buah pelaga, 1 bunga lawang dan 3 bunga cengkeh. Kemudian masukkan 2 batang serai yang telah diketuk dan juga 3 ke 4 helai daun pandan yang telah diikat rapi. Umi dah terlupa pula, patutnya awal-awal tadi kita gorengkan dahulu setengah cawan kacang gajus dan juga 1/3 cawan kismis. Kiranya gajus dan kismis ni kita gorengkan awal-awal dulu. Kemudian kacang gajus dan kismis ni angkat keluarkan. Dah nampak keperangan gitu kan? Kismis pun dah nampak menggelembung gitu. Umi akan keluarkan dulu. Nanti dah akhir-akhir masak tu, rempah betul-betul dah mengering, baru kita akan masukkan kismis dan gajus ni. Rempah 4 sekawan, serai dan daun pandan dah naik bau. Masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar halus. Kemudian rempah kuzi homemade yang telah kita sangai dan kisar halus tu masukkan sekali. Makan dengan 1 cube pati ayam dan juga 1 sudu besar rempah kurma. Kalau anda nak gantikan dengan rempah biryani pun boleh je. Gaul sebati bagi bahan-bahan rempah ratus ni bercampur rata dan sebati. Kemudian Umi ada tambahkan dengan 1 sudu kecil serbuk kunyit tu. Bagi naik lagi warnanya kan. Berseri je gitu.
Umi akan sambung masak. Proses untuk masak rempah kuzi ni memang makan masa sikit. Sebab Umi akan pastikan betul-betul rempah ratusnya pecah minyak. Tu naik minyak. Boleh tutup tudung kuali. Untuk pastikan rempah ratus tu masak sempurna sesekali. Anda buka penutup kuali dan gaul sebati. Bagi rempah ratus tu masak sekata. Dan nampak pecah minyak sikit tu boleh masukkan dengan lebih kurang 1 ketul kecil gula Melaka. Ini kan menu masakan Kelantan. Jadi kena ada rasa manis-manis sikit tu. Sebab tadi kita dah masukkan lada hijau, cili kering. Jadi biar balance rasanya. Kalau tak ada gula Melaka, boleh gantikan dengan gula perak. Bila guna gula Melaka ni, dah pecah minyak, cantik je warna rempah kuzi tu. Untuk menambah dan naikkan rasa masam pada kuah ni, Umi masukkan 1/3 cawan Tairu. Tairu ni adalah sejenis susu masam. Ataupun anda boleh gantikan dengan yogurt asli. Dan juga itu Umi ada tambahkan dengan 3 sudu besar tomato puri. Kedua-dua bahan ni, Tairu dan tomato puri tu akan beri rasa masam-masam sikit pada kuah kuzi. Memang dah ngam tau berasa masamnya tu. Seterusnya, bagi naik rasa berlemak pada kuah kuzi ni, Umi tambahkan dengan setengah cawan susu cair. Kalau anda tak ada susu sejat yang cair tu, boleh je gantikan dengan susu segar full cream. Bagi rasa berlemak sikit kuah kuzi ni. Sedap sangat. Semua bahan dah masukkan, kemudian boleh terus masukkan 1 kilo ayam. Ayam ni Umi gunakan bahagian tight dan peha. Tak kisah nak gunakan mana-mana bahagian ayam pun boleh je. Cuma kalau lagi sedap, gunakan bahagian yang bertulang berbanding yang dada-dada ayam tu. Gaul, bagi rempah-rempah kuzi tu bersalut sebati dan meresap ke dalam isi ayam. Umi akan masak kuah ni hinggalah ianya agak mengering dan ayam tu betul-betul masak empuk. Dan ni Umi ada tambahkan dengan 2 sudu besar air mawar. Kemudian awal-awal ni dah boleh perasakan dengan sedikit garam. Garam tu jangan terlalu banyak sangat letak sebab kita nak masak rempah kuzi ni bagi agak kering sedikit. Nanti semakin mengering masin tu akan lebih terasa. Umi akan sambung masak hinggalah ayam tu betul-betul masak sempurna. Ayam ni terpulang ya, kalau anda nak goreng separuh masak dahulu pun boleh. Nak masak bersama kuah kuzi ni pun boleh. Macam Umi masukkan je bagi rempah ratus tu betul-betul meresap sampai ke dalam isi ayam. Umi masak ni agak lama lah juga. Nak bagi rempah ratus tu mengering sedikit dan ayam tu betul-betul masak elok dan empuk. Boleh tutupkan tudung kuali untuk mempercepatkan proses ayam-ayam tu masak sempurna. Ayam masak kuzi ni ada 2 version. Ada juga yang suka masak hingga betul-betul kering dan pekat. Pekat melekat gitu. Dan ada juga versi yang berkuah. Kalau anda suka versi yang agak berkuah sedikit, aku nak makan dengan nasi putih ke ataupun roti jala dengan roti, boleh je. Bagi berkuah sedikit, tak perlu masak sampai terlalu kering sangat. Kalau anda suka versi yang macam Umi buat ni, Umi akan masak hingga kuah tu betul-betul pekat, mengering. Bagi rempah-rempah ratus tu meresap ke dalam isi ayam. Ni kuah dah agak kering sedikit, barulah Umi masukkan gajus dan juga kismis yang telah kita goreng awal-awal tadi. Umi masukkan akhir ni supaya gajus dan kismis tu tak terlalu kembang sangat dalam kuah kuzi. Lagi banyak gajus dan kismis yang anda letak, lebih bertambah sedap. Bila tergigit tu, Masya Allah, sedap sangat-sangat rasanya. Ni Umi masak hinggalah kuahnya. Nampak tu dah naik minyak, dah nampak pekat, melekat. Menarik dah kan nampak kuah kuzi ni. Dah siap, bolehlah taburkan dengan bawang goreng. Ni optional je. Kemudian Umi ada taburkan dengan sedikit daun ketumbar. Bagi aroma wangi pada kuah kuzi ni. Alhamdulillah, siap dah ayam masak kuzi by Umi. Rasanya memang sedap sangat. Gabungan rasa rempah ratus yang Umi buat sendiri tadi, memang berasa rempahnya. Bila makan tu dah ala-ala macam makan nasi kenduri kahwin punya juga. Dengan sedikit rasa masam-masam dari Tairu dan juga tomato puri.
Dan rasa pedas tu tak berapa sangat. Umi buat ni versi yang kurang pedas. Tapi kalau anda suka versi yang lebih pedas, mungkin boleh tambahkan dengan sedikit lada hitam. Jadi ikut suka anda macam mana nak pelbagaikan kuah kuzi ni. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Athiah Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk dapatkan notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.